Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Kawan-kawan yang baru menonton, yang kebetulan terjumpa ini channel atau memang sudah selalu tengok ini channel, kalau boleh yang belum subscribe, tekan itu loceng supaya kamu sentiasa dapat melihat video-video berikutnya. Dan supaya capaian kita lebih banyak, bukan saja untuk memperbanyakkan subscribe itu atas tujuan-tujuan apa, tapi untuk memperbanyakkan kita punya capaian, supaya banyak orang yang boleh dapat message yang kita coba sampaikan, mencerna message itu dan mendapat manfaat daripadanya. Terus macam biasalah, okey? Topik saya pada kali ini lebih kepada saudara-saudara saya dari suku Kadazan Dusun Murut Rungus, KDMR lah. Seperti yang kita tahu, kita berkongsi satu negeri. Dari Kudat sampai ke Tawau, dari Kemanis sampai ke Tungku. Ini negeri kita, okey? Selepas pasca pilihan raya baru-baru ini, ada orang yang membuat kesimpulan, tidak tahu apa macam dia calculate. Dia bilang, undi menunjukkan PBS dan Star berjaya menewaskan warisan. Okey, kita akui. Walaupun kebanyakan calon yang kalah itu adalah calon UPKO, kita akui. Tidak apa, kita gentleman. Ya, tapi diorang pun lupa kita menang di 8 kawasan yang majoriti pengundi KDMR. Diorang lupa itu. Diorang memang tidak mengaku punya 8 tu bukan cincai. 8 kerusi lebih tinggi daripada 7 kerusi PBS, lebih banyak daripada 6 kerusi Star. Kan? Okey. Jadi, apa tujuan saya bikin ini video? Begini tuan-tuan dan puan-puan. Sejak dari dulu, pola pengundi etnik di negeri Sabah terbagi 3. Bumiputra Islam, bukan Islam, dan Cina. Dan di era baru jadi 4. Bumiputra Islam itu pun pecah 2. Bumiputra elit yang ada di pantai barat dengan Bumiputra tidak berapa elit dari pantai timur. Nah, jadi ada suara-suara sumbang yang mengatakan, ini biasalah diri mereka. Kami orang Kadazan Dusun, dia bilang, lebih sanggup dekat sama orang daripada sebelah, daripada sama orang yang menyokong warisan, dia bilang. Tuan-tuan, bukan saya mengungkit atau apa, saudara-saudara saya dari suku Kadazan Dusun. Ingat 2 peristiwa. Ingat 2 peristiwa dan ingat siapa yang dirugikan dalam keadaan kerajaan JRS. Pertama, masih ingat tentang 2 putra terhebat daripada suku KDMR. Siapakah mereka? Allahyarham Datuk Tun Fuad Stephen, Datuk Donald Stephen dengan mendiang Datuk Peter Mujuntin. Ini favorite son of Kadazan Dusun. Mereka telah terkorban dalam nahas 66 pada tahun 76. Nahas yang banyak orang ragu, terbang dari Labuan 25 minit, macam mana boleh aksiden untuk kapal terbang. Kita tidak mau menuduh, tapi kita kena ingat kejatuhan kerajaan pada waktu itu angkara siapa sebenarnya. Sehinggalah Datuk Haris Saleh dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah. Ada hikmahnya jugalah. Datuk Haris Saleh sebenarnya menunjukkan yang dia memang politik ekonomi maverick. Dia pandai mengolah ekonomi, walaupun ada orang bilang kemajuan ekonomi Sabah pada masa itu lebih kepada kejayaan Yayasan Sabah. Tapi mau tidak mau kita mengakui itu kejayaan Parti Berjaya. Jadi apabila pilihan raya berikutnya diadakan, Datuk Haris Saleh meminta mandat yang baru. Berjaya telah berjaya mendapat 46 kerusi daripada 48. Kejayaan sangat-sangat besar. 46 kerusi itu pun kalah 2, 1 sebab dia salah isi borang. Satu lagi menang Tun Sakaran di Sulabayan. Itu saja. Dan lain-lain semua berjaya sapu. Jadi selepas kejayaan itu, ada hal yang tidak baik berlaku, yaitu munculnya elit politik dan ekonomi di Sabah. Mereka orang-orang dari Parti Berjaya. Mereka menguasai hampir semua bidang-bidang yang tidak patut mereka kuasai tanpa berkongsi dengan orang lain. Permit sarang burung, diorang sapu. Konsesi balak, diorang sapu. Permit mau buka stesen minyak, sebab dulu buka stesen minyak bukan senang, banyak proses, diorang sapu. Lesen-lesen meniaga di blok-blok kedai-kedai yang baru dibikin, diorang sapu. Kerja-kerja di jabatan di Suruhanjaya Awam Negeri, semua diorang sapu. Macam yang saya selalu cerita. Tapi hal ini telah mencetuskan satu revolusi baru yang dicetuskan oleh pemimpin Kadazan Dusun. Tidak lain tidak bukan, iaitu Huguan Siau, Datuk Seri Panglima Joseph Fairin Ketingan. Datuk Fairin dengan gagahnya telah memulakan revolusi Tambunan pada tahun 1984. Dari situ diadakan pilihan raya kecil di Dun Tambunan. Datuk Fairin menang bergaya lawan calon dia bertanding sebagai calon bebas ya, PBS belum ditubuhkan lagi. Dan dari situ PBS mula mengorak langkah. Tahun 85 PBS, secara ringkas saya cerita, PBS telah menumbangkan 2 parti yang dikira giant lah. PBS parti baru. PBS menang 26 kerusi daripada 48, USNO 16,
Berjaya 6. Walaupun USNO dan Berjaya cuba untuk bergabung, tidak cukup kursi, tapi USNO tidak puas hati, diorang pergi mahkamah sampai-sampai tidak ada solution. Diorang terpaksa mengadakan pilihan raya semula pada tahun 86. Setahun sejak itu mandat, pilihan raya balik. Dan PBS sekali lagi menang. Kali ini dia menang lebih besar. PBS pada masa itu mengalami nasib yang sama dengan Warisan. Dituduh sebagai parti satu bangsa. Dituduh sebagai parti yang hanya mewakili KDMR. Tapi pada pilihan raya kedua itu, PBS berjaya membuktikan bahawa dia mewakili seluruh kaum di Sabah. Macam juga Warisan. Saya masih ingat, tahun 86, di Lahad Datu, calon yang menang adalah Datuk Muhammadin Ketapi. Kita punya sekarang? Kita punya adun di Segama sekarang. Ya, dia menang di situ, calon PBS. Jadi PBS menang juga di Labuk, di Sugut. Semua kerusi Cina dia sapu. Jadi dia membuktikan dia bukan kerusi, dia bukan sebuah parti kerajaan dusun saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, menjelang pemerintahan PBS ada pihak yang tidak senang. Tapi diorang bukan tidak senang, diorang senyum. Diorang nampak satu peluang. Dengan sengaja, diorang telah melemahkan posisi USNO. Tujuannya apa? Untuk membawa masuk abang dia yang huruf M itu, UMNO. Jadi kelemahan USNO dalam dua pilihan raya itu membolehkan UMNO dibawa masuk ke Sabah. Pun begitu, PBS berjaya mempertahankan kekuasaan dia. Dia menang di pilihan raya. Tapi UMNO dengan segala cara yang ada, dia berjaya menang. Pada pilihan raya terakhir sebelum Sabah punya pemerintahan beralih, PBS menang tipis 25 kursi. BN menang 23. PBS pada masa itu dia punya battle cry betul-betul sama macam Warisan, Sabah for Sabahan. Ya, tapi dia menang 25. Dia lantik 6 orang adun. Jadi 31, tapi masih belum cukup kerana 2 minggu selepas itu 3 orang adun telah melompat, yaitu Datuk Laji Mukin, Datuk Rubin Balang, sama satu yang dilantik dari Labuan tu, Zaini Isa. Dia orang melompat. Jadi kita nampak saudara-saudara, 2 kali revolusi ataupun kejayaan KDMR dirampas. Siapa yang rampas? Siapa? Warisan? Tidak mungkin. Orang Bajau Suluk. Apa keupayaan diorang? Parti apa yang diorang ada? Saya mengaku tuan-tuan, pilihan raya tahun 99 itu ketua BN adalah Tun Sakaran. Memang betul. Tapi dia cuma kuda Trojan pada masa itu. Digunakan sebagai ikon penyatu BN supaya boleh menang. Sebab diorang tiada calon yang ada karisma macam tu sekarang. Apabila menang, apa terjadi tuan-tuan? 3 bulan Tun Sakaran kena suruh turun atas alasan tidak pandai cakap English. Diganti dengan ketua menteri yang diorang sukalah. Sekarang jadi adun di Kota Belud sana. Diorang lantik tu jadi ketua menteri. Dan menambah keruhkan lagi keadaan, terjadi pula penggiliran ketua menteri. Hak kita pada masa itu, homogenus kita di bawah PBS masa itu, macam kena jadi parti budak-budak, berganti-ganti. Tiap-tiap 2 tahun, Congkakit, Benad Dompok, Osusukam, berganti-ganti. Berganti-ganti. Sangat-sangat maruah kita pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, dapat cara pemerintahan begitu. Tidak ada dalam dunia ni, tuan-tuan. 2 tahun. Apa untung dia? Apa tujuan dia? Untuk memudahkan gitu kah? Jadi rakan-rakan saya, saudara-saudara saya daripada suku kerajaan dusun, kita ini satu negeri, Pak. Masa saya sekolah dulu, di kelas saya majoriti orang-orang kerajaan dusun, kan? Jadi orang bilang, fikir-fikirlah. Dalam parti JRS sekarang pun belum menang lagi. Masa itu hari pembagian kursi kita sudah nampak. PBS sama Star masing-masing dikasih 7 kursi. Lepas tu minta sikit jadi 8. Pun begitu dikasih berlawan sama sendiri di 7 kursi, kan? Tujuannya apa? Supaya perwakilan kerajaan dusun dalam keadaan JRS itu kecil. Dianggap melukut di tepi gantang saja. Biar wakil PN banyak, biar wakil BN banyak. PBS sama Star itu sebagai penambah saja. Kamu lihat sendiri, pelantikan calon PAS. Di luar keinginan Star, tapi dipaksakan juga. Jadi PAS, bukan kamu tidak tahu tuan-tuan, di tempat dia kalah pun dia bersuara, apalagi di tempat yang dia ada adun, dan dia sebagian dari kerajaan. Saya tidak bilang, tapi kita tunggulah nanti bila pesta keamatan. Dia mau larang ke tidak? Mudah-mudahan tidaklah. Jadi, saudara-saudara dari masyarakat kerajaan dusun, sedarlah. Antara kita suku-suku etnik di Sabah ini,
Bergeser sama sendiri itu perkara biasalah. Tidak ada pun pergeseran yang besar antara kita sebenarnya, sampai memungkinkan perasaan benci itu ditimbulkan. Tapi ini adalah propaganda dari pihak luar. Sampai idea bahwa lebih baik bergabung dengan orang seberang daripada orang sendiri itu kamu masukkan dalam kamu punya ideologi. Tidak bagus. Ini negeri kita. Parti Warisan sudah berjaya membuktikan selama 22 bulan. Semua kaum diwakili dengan adil. Satu parti. GRS berapa parti? Dan PBS serta STAR, kau tengoklah di peringkat persekutuan pun macam mana perwakilan STAR, satu saja timbalan menteri. Memanglah sebab dia ada satu MP saja, tapi macam orang bilang penambah perisai saja, bah. Jadi saya minta kembalikan perpaduan kita yang dulu. Jangan kita saling syakwa sangka antara etnik. Cukup-cukuplah Sabah ini berpecah. Cukup-cukuplah. Kita pun bukan mau anti sama orang daripada tempat lain. Kita semua sayang ini satu Malaysia. Jadi tidak bagus kita simpan perasaan benci sama ini. Karena saya yakin tuan-tuan, di pihak kami bangsa Bajau Suluk, kami tidak menaruh dendam ataupun perasaan tidak-tidak dengan saudara-saudara Kadazan Dusun Murut kami. Tidak. Tapi kami faham kenapa saudara Kadazan Dusun Murut kami agak serong terhadap kami. Kami faham karena mereka difitnah bahwa kami ini pati. Sebenarnya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Daerah Pantai Timur Sabah ada orang dari dulu. Orang tu kami. Jadi saya mohon, sekali lagi, video pun sudah makin panjang, nanti kamu bosan. Kita kuatkan balik persatuan kita. Untuk masyarakat Kadazan Dusun, ingat sejarah. Siapa yang jatuhkan kamu? Siapa sebenarnya musuh kamu yang sebenar-benarnya? Oke, sampai jumpa lagi.